Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Selamat datang ke dunia kripto bersama saya Ashraf. Dan apa khabar semua sekarang ni, waktu PKP. Hopefully ramai duduk di rumah lah. Jangan keluar sewenang-wenangnya tanpa alasan yang kukuh. Sebab sekarang kes makin meningkat dan harap semua jaga kesihatan diri dengan baik. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok market dah kembali pulih. So in a short term kita nampak market tengah ada sedikit pemulihan. Banyak altcoin mula tengah buat pergerakan. Okay, so Bitcoin dia still hovering sekitar 37-35k macam tu, tapi banyak altcoin sedang melakukan recovery. Okay, jadi video ni kita nak bincangkan dua altcoin ataupun kripto yang mana saya nampak bulan Julai dan Ogos akan menjadi satu bulan yang sangat kritikal untuk mereka. Dan leading up to that month, saya kira akan ada pergerakan yang besar dari sudut harga untuk dua kripto ni lah. So kripto apa? Iaitu Ethereum dan juga Cardano. So dalam video ni kita nak update sedikit tentang Ethereum, Cardano, apa akan berlaku pada kedua-dua projek tersebut kan. So itu yang kita nak bincang sebab saya rasa dah banyak dah kita cerita tentang market manipulation, tentang harga jatuh dan sebagainya. Sekarang ni kita back on track. Kita boleh cerita balik tentang crypto currency punya projek lah. Okay, so first thing first, kita buka ni, kita tengok pergerakan market cryptocurrency di CoinGecko. Okay, so Bitcoin 37k, Ethereum memang tengah buat recovery lah. Dia punya recovery rate dia lagi tinggi daripada Bitcoin. Binance pun memang sejak semalam saya tengok harga dia makin meningkat lah. Sebab Binance pun sekarang one of the news dia, diorang akan launch NFT kan. So that create some kind of excitement dan juga hype. So dia berjaya jugalah meningkatkan harga. Sebab waktu Binance waktu Bitcoin jatuh hari tu, Binance Smart Chain ada mengalami sedikit masalah dari sudut protokol dia lah. There are few flash loan attack dan juga sebagainya. So those kind of news impacted dia punya price lah, jatuh sampai $200 lebih macam tu kot. Tapi sekarang diorang dah naik balik lah sebab dia berjaya, sebab isu tu dah reda. And then dia pun fokus dekat NFT dan news lain. So dia berjaya buat recovery lah. Same goes to most of the altcoin pun sekarang tengah naik. Dogecoin hampir 20%. Polkadot pun naik dengan mendadak juga. So kita tengok siapa yang naik dengan banyak. Okay, ni exchange OKB. Kusama, adik Polkadot lagi tinggi dia punya kenaikan. Kusama, Dogecoin, Pirate Chain. Okay, so Dogecoin macam biasalah, anytime Elon Musk tweet je dia akan naik. Dogecoin saya nampak macam ni lah, Elon Musk cuba untuk menjadikan Dogecoin $1. Itu yang saya nampak. Elon Musk dia akan tweet apa semua kan. Dia nak inilah jadikan Dogecoin tu $1. Sebab dia pun ada post dekat Twitter, letak gambar $1 dan sebagainya. So saya nampak itu one of the direction dia lah kot. And then kita tengok tak ramai yang down tuan-tuan dan puan. Tak ramai yang down. Mostly pun maker lah, stablecoin macam tu. Most of the cryptocurrency melakukan kenaikan, which is very good lah for all these altcoin. Okay, so now kita tengok Bitcoin punya chart. So untuk Bitcoin kita tengoklah dari sudut monthly kan. Lepas April, Mei kan, bulan lepas memang satu bulan yang roller coaster ride jugalah. Ramai yang
yang tiba-tiba terkejut kan, tiba-tiba dia drop 50%, ramai terkejut. Memang dekat sini dia tulis 35%, tapi kalau kita ambil daripada dia punya previous all time high, dia almost dia dalam 50% lebih lah dia punya kejatuhan. Okey. Dan untuk Jun, nampak tak ada bentuk T ni. T ni kadang-kadang hammer kita panggil hammer ni, dia boleh jadi reversal juga tuan-tuan dan puan. Dia boleh jadi reversal juga. So on the monthly mungkin ni boleh menjadi reversal. Macam yang ni kan, dia bentuk T juga. Ini shape ni memang menunjukkan bahawa persaingan yang hebat between bulls and the bears. Bull ni adalah pembeli, bear adalah penjual. Persaingan yang hebat, almost 50-50 ni tuan-tuan dan puan, almost 50-50. Tapi kemenangan tipis on the bear quote. Tapi almost 50-50. Tapi yang ni memang kita nampak lah, the bear dominated the market pada bulan bulan Mei. Okay. So sekarang ni baru sehari dua lah kan. Baru dah berapa 3 hari Hari ni berapa Jun? 3 Jun. Baru 3 hari. So nampaknya bull ada sedikit advantage buat masa sekarang lah. Buat masa sekarang ni mereka ada sedikit advantage, and market pun actually recovered lepas dari 30k ni. Dia tengah buat kenaikan lah. Okay. So now kita tengok dari sudut weekly chart. Kita tengok macam mana dia punya progress dia. Okay. So weekly, and then kita buka ni. Okay, pelangi. Bitcoin apa ni, logarithmic curve ni ataupun pelangi. So kalau kita nampak dia close yang dekat warna hijau ni. Dia close dekat warna hijau hari tu. And this particular line ni yang dekat sini, alamak. Kalau saya buka ni dia jadi okay. So this particular tempat lah. Sorry sebab ramai yang komen tak nampak cursor. Sebenarnya saya gunakan Mac, dan bila saya tengok-tengok rupanya mouse cursor ni dia tak support untuk Mac. Ni sebab saya guna OBS kan, so dia tak support. Saya insyaAllah lah saya cuba cari kaedah lain macam mana nak nampakkan mouse ni. Okay, so this one dia punya support level ni adalah 33k tuan-tuan dan puan. 33k, and dia memang berada dekat yang warna hijau sedikit ni. Okay. So ada yang kata mungkin ini dead cat bounce kan, dia akan jatuh lagi kan, jatuh ke mana 27k. So yang line yang bawah ni, pelangi line yang bawah ni yang warna biru ni, support level dekat warna turquoise ni. Yang dekat warna biru ni adalah 27k. 27k. So yang orang duk kata dead cat bounce, dia akan jatuh 27k ni, maksudnya dia akan pergi dekat sini lah. So sekarang ni the question is, dia antara dia akan support dekat sini and then dia buat reversal ke atas, ataupun dia akan jatuh ke sini lah. And then so that's why sekarang ni untuk Bitcoin, kalau dia jatuh, dia akan jatuh ke sini lah 27k. Kalau dia naik, dia boleh naik ke 45k. 45k ni yang line putih tengah-tengah ni kan, sampai 45k. Hopefully dia close dekat sana by this week. So minggu ni adalah satu minggu yang critical lah saya nampak untuk Bitcoin. Maybe minggu ni dan minggu depan dia kena buat movement either ke sini 44k atau 45k, ataupun dia akan jatuh ke bawah sekitar 27k. Ini adalah antara dua price target yang kita boleh anggarkan. Okay. So that is on dia punya logarithmic curve dia. So that's why bila kalau kita tengok dekat sini, bila kita zoom out kan, dia belum pergi dekat peak lagi tuan-tuan dan puan. Dia belum pergi dekat peak lagi. Saya nampak pergerakan yang latest ni, dia sama dengan 2017. 2013. Dia sama dekat sini. Yang ni April 2013 kan. Dia pergi sampai kuning. Dia pergi dekat kuning, lepas tu dia buat correction sampai biru ni lah. And then dia naik balik. Sama juga dengan yang sekarang ni. Yang sekarang ni pun
almost sama. Dia pergi touch kuning ni, lepas tu dia turun sampai biru. Dia tak penuh lah biru, tapi hampir kena biru ni, and then dia macam nak buat recovery lah. So that's why saya nampak okay, ada sedikit persamaan dengan tahun 2013. Macam 2013 punya pergerakan, dia jatuh, lepas tu dia buat untuk dia, then dia naik sikit, lepas tu dia jatuh balik. Dia jatuh balik dekat yang warna biru ni. Asalnya dia dari harga berapa? Dari harga 258 jatuh sampai $44. Lepas tu dia naik balik 143, and then dia jatuh balik. Dia jatuh balik dekat $62. Lepas tu dia start buat kenaikan. Dia start buat kenaikan. Ini macam mini bearish lah, mini bearish. So fasa dari yang sini ke sini adalah ni April lah. Puncak dia April, dia buat major correction. So April sampai Julai, 2 bulan dia dalam fasa correction yang besar lah. 2 bulan. April, bukan 2 bulan. April, Mei, Jun, 3 bulan. 3 bulan, sorry. 3 bulan. And then baru dia buat kenaikan balik. And then dari Julai sampai Disember, 6 bulan dia dalam bull run balik lah. Okay, so mungkin benda tu can berlaku di sini juga. Mungkin boleh berlaku. Mungkin dia akan ambil masa 2 bulan, something like that, untuk dia recover balik. Maybe dia boleh pergi balik dia punya previous all time high. And then dari sana kita boleh tengok lah dia boleh pergi ke arah mana. So kalau let's say kita tengok akhir tahun ni, contoh kalau dia pick out akhir tahun ni Disember. So kalau dia pick out bulan Disember kan, harga dia sekitar 150k untuk satu Bitcoin. Kalau benda tu play out sama macam 2013, lepas 3 bulan dan 6 bulan untuk dia naik sampai ke puncak, then boleh happen. So that's why correction kali ini ada bagus juga tuan-tuan puan-puan. Bila kita tengok dari sudut ni, kita nampak dia punya kebaikan sebab dia punya upside jadi lagi tinggi. Katakanlah dia pergi ni, katakanlah bull run habis dalam bulan Ogos macam tu, then the max Bitcoin akan pergi sekitar 120k, something like that. Tapi dia ada correction, dan kalau dia go sideways kan, dia ambil masa sedikit, and then dia push up balik, lagi. So lagi lama Bitcoin ditahan daripada pergi all time high dia, sebenarnya lagi bagus. Sebab apa? Once dia reach the peak, memang harga dia boleh pergi 150k tuan-tuan puan-puan. Okay, so this is on the weekly outlook lah. Okay, so now kita boleh tengok pergerakan dia. And lagi satu saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan. Okay, ini on 1 hour. So saya sebenarnya ada buat some algorithmic punya chart lah, based on Pine Street punya code, di mana ini adalah hanya sebagai guideline. Tuan-tuan puan-puan boleh guna sebagai guideline, sebab ini bukan 100% tepat. Ini saya guna based on algorithm lah. Tapi setakat ini algorithm ni memang profitable. Yang long ni maksudnya beli, close entry ni maksudnya boleh jual. Okay, so based on strategi yang saya develop ni, kita boleh tengok this is memang profitable lah. So based on ini adalah simulation yang memang algorithm ni akan buatkan. Kita letak certain date, kita letak certain strategi, RSI, moving average dan sebagainya. Dia adalah dia punya strategi calculation, and then bila kita back test, dia akan tunjuk is it profitable ataupun tak. Okay, so far based on this particular strategy, net profit dia 373% lah. So gross profit tolak dengan gross loss. So kalau ikut simulation ni lah 100%, so akan dapat untung bersih 373%. Ada kala kadang-kadang boleh rugi juga, itu yang dekat gross loss. Okay, so kalau so that's the thing lah saya nak tunjukkan. Okay, so this particular thing, tuan-tuan puan-puan, saya just tunjuk lah dalam video-video lepas ni. Saya akan tunjuk sebagai panduan saja. Tuan-tuan puan-puan tak perlu ikut betul-betul, sebab kadang-kadang
robot ni dia akan tengok data technical analysis 100%, tapi kadang-kadang kita kena gunakan juga fundamental analysis, chain analysis dan juga sentiment kan, sentiment. Kadang-kadang bila market manipulation dan sebagainya susah bot untuk kenal pasti. Tapi dalam kes ni algoritma yang saya buat ni dia memang dapat detect sebelum yang market, sebelum raya lagi dia dah suruh jual dah. Kalau tengok dekat sini kalau tengok dekat sini kan, dekat sini dia dah suruh jual pada berapa hari bulan, 10 Mei lagi dia dah suruh jual. Dia dah suruh jual, lepas tu memang dia dah tak suruh beli dah. So memang dari sudut technical analysis pun memang dah detect lah, dia akan buat correction. Okay, so dalam fasa correction ni, sebab saya gunakan 1 hour chart, strategi ni boleh pakai untuk 1 hour chart. So untuk time frame lain kena ubah dia punya coding lah. So dalam 1 hour chart ni tuan-tuan dan puan, dia memang tak suruh masuk. Sebab apa? Yang biru ni adalah 24 EMA, yang kuning ni adalah 200 EMA. Okay, so dia memang bergerak di bawah 200 EMA all this while. So dia tak suruh saya beli. Dia tak sarankan saya beli sampailah sekarang. Sebab tu saya buat video. Sampai sekarang ni dia kata apa? Long. Dia kata long sebab apa? Biru ni dah cross over dekat kuning ni. Ni strategi yang saya gunalah. Ini strategi yang paling simple lah. Paling simple yang saya guna. So ini dah berlaku. So kalau let's say saya nak beli ke kan, saya boleh belilah sekitar harga ni, dan tengok dia boleh naik lagi ke tak. So this is the thing yang kita boleh gunalah. Okay, so maybe lepas ni dalam video ni saya just akan show lah apa algoritma cakap. Boleh beli ke tak payah beli. Untuk memudahkan kita juga. So this is on the ni. So kalau even kita tengok dekat EMA pun dia memang dah pergi atas lah 200 200 EMA. Ni actually dekat 1 hour chart. So let's say kita tengok daily chart. Okay, so daily chart, antara benda yang merisaukan orang adalah benda ni. Kalau ni orang kata two train kiss each other. So kalau kita tengok gurauan je. So kalau kita tengok ni, yang hijau ni adalah 50 days EMA, dan yang merah ni adalah 200 days EMA. So ramai yang kata that cross bakal berlaku. Nampak gayanya macam tu lah. To be very frank, apa yang tunjuk dekat chart itulah yang saya boleh cakap. So nampak gayanya macam tu. So ada tak possibility dua orang ni tak bertembung? So possibility dia, kalau Bitcoin find this is the support, and then dia buat kenaikan ke atas balik, then yes, most likely dia tak akan bertembung, dia akan pergi atas balik lah. Sebaliknya, kalau Bitcoin jatuh lagi, contoh sekarang ni orang kata dia boleh jatuh kepada 27k kan, lagi cepat dua orang ni akan bertembung. Kalau mereka bertembung, dead cross ni bukan perkara main-main tuan-tuan dan puan. Sebab dead cross ni kalau berlaku, nak pulih tu ambil masa yang agak lama lah. Akan ambil masa yang agak lama. Sebelum ni pun ni dead cross bulan April, waktu bearish dulu kan. Lepas dia cross ni, dead cross ni berlaku, then dia cross balik atas pada, ini dia start on bila? April 2018, and then pada April 2019 baru dead cross ni jadi golden cross pula. Golden cross maksudnya bull run nak bermula lah. So dia ambil masa setahun tuan-tuan dan puan. Ini yang 2017 punya cerita lah. And then ada lagi satu pula waktu November 2019. Adalah berlaku juga dead cross, tapi sekejap lah. Alhamdulillah ni kejap. Sampai bila ni? Januari 2020. So November, Januari 2020, dalam 2 bulan lah. Dalam 2 bulan, lepas tu dia naik balik, and then that cross berlaku balik. Ini pula dalam March 2020, Corona Dam, and then Mei dia pulih balik. Okay,
So maybe dia takkan play out macam yang bearish tahun 2018. Mungkin dia akan berlaku something tahun 2019, tahun March 2020. Dalam 2 bulan macam tu dia recover balik lah. Okay, so kita tengok is either kalau dia nak bertembung, Bitcoin kena jatuh lagi bawah, lagi cepatlah dia bertembung, ataupun pergi sideways pada jangka masa dalam 2-3 minggu kan. Dia buat benda tu, eventually ni akan bertembung. So that time the bear akan dominate the market lah, seller akan dominate the market. Tetapi kalau dia harga naik, then most likely dia tak bertembung lah. So usually kalau dia bertembung, is either kalau bearish season dia akan ambil masa setahun lah untuk dia recover balik, ataupun dia boleh jadi macam late 2019, something like that. Dalam 2-3 bulan dia naik atas balik. Okay, so hopefully dia tak berlaku macam tahun 2018 lah. Okay, so that is on dia punya EMA. So sekarang ni kita boleh tengok lah lukisan-lukisan yang akan memeningkan. Now Bitcoin kena buat satu keputusan. Sebab apa? Sebab ni dia sekarang ni tengah main-main dekat kawasan ni tuan-tuan dan puan. Dia tengah main-main. So dia dah test berapa banyak kali dah dia dah test. 1, 2, ini kali ketiga test untuk break. Ini support pula 1, 2, 3 lah. 3 lawan 3 3 lawan 3. So sekarang ni either dia boleh break ni dalam masa 4 jam something dia boleh break, tapi nampaknya dia tak break ni tuan-tuan dan puan. Dia tak berjaya. Dia tak berjaya. Baru perasan ni. Nampak dia pergi sini. Sekarang ni dia nak turun balik. Dia tak boleh break berapa ni, 38k. Dia tak dapat break, dia turun balik. Most likely nanti dia akan test dekat sini pula, 35k. Most likely dia pergi dekat 35k ni tuan-tuan dan puan. Rasanya dia nak pergi 35k. Kalau dia break the support, and then next kita kena tengok lah adakah dia akan pergi dekat 30k. 30k or dia pergi sini kan, dia pergi dia pergi macam ni, and then dia akan cuba nak break dekat sini pula, dekat harga 37k. Ada dua kemungkinan yang bakal berlaku. So kita kena bersabar. Tapi kalau tengok dekat algoritma dia dah suruh masuk dah. Okay, so that is on the Bitcoin lah. Dia sekarang ni kita tunggu dia buat dia punya big move. So kalau dia buat dia punya big move, dia hopefully kenaikkan ke atas lah. Sebab apa? Seolah-olah nampak double bottom punya pattern ni tuan-tuan dan puan, which is dekat sini satu, and then dekat kawasan ni pun satu lah. So double bottom. Even kalau kita tengok dekat sini pun satu bottom, sini pun satu bottom. So memang nampak dia punya support level tu semakin kuat, and dia memang cuba nak break dia punya resistance lah. Okay, so kita tunggu, kita tengok esok macam mana, mampukah dia break ke atas ataupun dia jatuh ke bawah, ataupun dia masih duduk nak main-main dekat sini. Dia nak masih main-main kat sini. Volume makin rendah tuan-tuan dan puan. Tengok volume dia semakin rendah. So memang Bitcoin tak ada banyak masa lah, dia kena buat satu keputusan yang penting. Kita tengok macam mana dengan permainan whales, permainan big institution. Dari situ kita dah boleh agak dah Bitcoin nak pergi ke mana. Okay, so that is on Bitcoin. Kita tunggu esok lah macam mana. Next kita tengok dekat kita punya Ethereum. So Ethereum pula wow, sama juga macam Bitcoin. Dia punya ni bull dengan bear persaingan yang sangat-sangat sengit lah, dengan kemenangan tipis kepada bear. And ni pun macam bentuk T juga. Okay, so Ethereum kalau kita tengok on the weekly chart,
Dia macam nak buat recovery lah. Hopefully dia dapat recover balik. Tapi pergerakan Ethereum sekarang ni memang sangat-sangat laju. So dekat Ethereum pun kita boleh buat pelangi. So Ethereum pula actually lagi strong. Kalau Bitcoin dia pergi sampai sini kan, dia punya correction yang warna biru. Ethereum pula dia sampai yang warna putih ni, dekat tengah-tengah, very strong support 1700, and then pop dia buat kenaikan balik. So kita hopefully dia boleh close kita 3500 lah. Next target yang dia perlu pergi adalah 3500. Kalau Bitcoin drop 2700 ke 27k, most likely Ethereum akan follow jugalah. Then dia akan pergi dekat 1200 macam tu. Dia akan close dekat 1200 kalau Bitcoin drop. Kalau Bitcoin naik, dia pun akan ikut naik. Mostly dia boleh close ke 3500. 3500. That is for Ethereum based on this rainbow regression ni. Okay, so kalau Ethereum peak out macam tahun 2018, kita boleh anggarkan tuan-tuan dan puan, kita kena tahulah bila kan. Contoh we talk about end of the year, December, macam Bitcoin kan, then most likely dia akan pergi 8k. Sikit lagi nak pergi 10k. Kalau nak pergi 10k bila ni? Tahun depan lah. Tahun depan baru 10k. Okay, so let's say kalau dia by end of the year, kalau dia dekat 8k, maksudnya dia dah dekat maksimum dah. So saya kalau Ethereum buat kenaikan balik, once dia go this level merah ni, akan hati-hatilah. So ada bagusnya juga berlaku correction, so that dia akan ambil banyak masa and dia boleh close dekat harga yang lebih tinggi. Kalau dalam masa terdekat ni dia pergi atas pun, dia akan pergi setakat 6000 lah. 6000 tu dah consider maksimum dah untuk Ethereum. Kalau dia buat kenaikan dengan cepat lah. Okay, so tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Ambil masa. Hopefully by end of the year kan, dia boleh pergi 10k pun okay dah. Okay, so that is on Ethereum on the longer duration period lah. Okay, so kalau kita tengok bot pula, apa bot cakap, bot ni kita kena tengok 1 hour, sebab 1 hour dia berkesan. Okay, so 1 hour ni, okay, sebelum dia minta beli Bitcoin, dia dah suruh buy Ethereum actually. 1 Jun dia dah suruh pasang dah buy. Tapi kalau saya ikut robot ni, kemungkinan saya akan rugi sebab dia minta beli dekat sini. Sebab dia expect biru ni akan terus naik atas, tapi benda tu tak berlaku. Then saya akan kena jual dekat sini lah. So that's why saya kata kadang-kadang ada part kita untung, ada part kita rugi. Tapi in total kalau tengok dekat strategy tester, in total saya akan dapat net profit dalam 531%, almost 5 kali ganda. Ini from the starting of bull run lah. So memang dekat sini saya lose, tapi dekat tempat lain saya akan gain lah, dengan amount yang banyak. Okay, macam contoh kan, ni semua waktu yang bearish, waktu yang correction lah. Dia suruh keluar waktu harga berapa? Waktu harga 3500 dia minta keluar. Then dia pun drop, and then ni lah. So kalau kita tengok sebelum ni pun dia suruh minta beli dekat 2300, dan zoom all the way, dia tak suruh jual pun. Sampailah dekat harga ni 3900 dia suruh jual. Dia suruh jual, dan dekat sini dia main-main ni kan. So that's why kadang-kadang kita kena tengok juga. So ini dia dah suruh jual kan, and then tiba-tiba dia nak naik balik ni, baru dia buat ada confident, dia suruh beli pula. Dia suruh beli dekat harga 2600. Dan tengoklah, kan nanti dia pergi U-turn balik, dan dia akan suruh jual. So that's the thing. So ini sebenarnya macam saya pun kadang-kadang kita kena guna our own analysis. Macam yang bot ni, algorithm ni, kadang-kadang dia membantu kita lah, tapi at the end of the day kita yang kena buat keputusan. Yang ni saya tunjuk dekat tuan-tuan puan sebab just nak bagi tahu, ini adalah antara tempat yang bot cadangkan untuk beli. So sekarang ni waktu harga 2600 dia suruh masuk. Waktu harga 2600 dia suruh
masuk. Okey. So ini adalah pandangan bot. Ini adalah pandangan bot. Okey. So pandangan kita pula, mari kita lihat. Okey. So Ethereum memang buat correction dia. Then now dia dah going sideways actually tuan-tuan puan. Dia boleh pergi sideways dan dia pun kena buat satu keputusan untuk break dan dia berjaya break. Dia berjaya break. Macam Bitcoin dia belum berjaya break lagi. Ini yang segitiga ni, triangle, di sini triangle ni, dia dah break. Even yang ni pun on a short term saya nampak dia kena either break ke atas atau ke bawah dan dia berjaya break ni. Dia berjaya break dan sekarang ni next halangan untuk dia adalah yang ni pula 2900. Boleh tak dia pergi 2900, 3000? Okey. So based on this, sebab Ethereum dia dah break ke atas, Bitcoin belum lagi kan. So saya nampak the movement are more towards on the bullish punya side lah, on the bullish punya side. Tetapi apa-apa boleh berlaku. Kalau Bitcoin drop, Ethereum pun akan ikut sama juga. Itu memang lumrah lah. Itu memang lumrah. Okay. So that is for Ethereum. And then lagi satu yang saya nak tunjuk dekat tuan-tuan dan puan, lama kita tak tengok, adalah dominasi Ethereum terhadap Bitcoin. So last kita pernah bincang tentang Livermore strategy, and dia memang mengikut Livermore punya strategi lah. So dia pick out dekat sini kan, sama dekat kawasan ni, macam sekitar bulan Jun 2018. Dia sama level dekat sini lah. So next stage is maybe here. Satu Ethereum akan menjadi 0.1 Bitcoin. Sekarang ni 0.08. Next saya nampak dia akan cuba pergi dekat sini 0.1. Dan bila dia max out, dia akan jadi 0.12. So tapi bagi saya, kalau dia dah pergi 0.1 Bitcoin pun, memang bagi saya akan ambil quite a lot of profit jugalah. Oh sorry, max dia adalah 0.15. 0.15. Okay. So that is on Ethereum punya chart. Memang diikut this Livermore punya pattern. So far dia memang mengikut Livermore punya pattern. Okay. So that is on technical analysis punya part. So sekarang ni kita nak sembang our main topic kita, Cardano versus Ethereum. Dua smart contract yang memang bagi saya agak lama lah. Ethereum yang paling lama, and Cardano memang pencabar terdekat dia. Dia ada banyak smart contract punya crypto, Polkadot lah, Solana lah, and then Tron lah, macam-macam. Tetapi yang bawa naratif Ethereum killer adalah Cardano. Dari dulu lagi, dari dia start 2016 sampailah sekarang, dia kekal dengan naratif Ethereum killer. Dan nak dijadikan cerita, bulan Julai, bulan Ogos adalah bulan yang penting untuk kedua-dua projek, Ethereum dan juga Cardano. So memang inilah kita panggil pertembungan dua smart contract yang terbesar dalam industri cryptocurrency lah. Okay. So first kita cerita tentang Ethereum dulu. Saya nak update tuan-tuan puan-puan tentang Ethereum lah. Now, satu benda yang kita semua kena buka mata sekarang ni adalah media. Bab Ethereum ni, media sekarang mainkan sentimen yang berbeza. Kalau kita tengok 2 minggu lepas, bulan lepas, media banyak hentam Bitcoin. Media tak banyak cerita tentang Ethereum. Dia banyak hentam Bitcoin, and then dia hentam. Tuan-tuan puan pun tahulah apa jadi. Market pun jatuh mendadak dan sebagainya. Sekarang ni media bawa cerita lain pula. Sentimen apa yang media cuba create adalah Ethereum mengatasi Bitcoin. So sekarang ni dia dah mula bagi orang macam orang fikir atau orang petikaikan bahawa Ethereum dah boleh overtake Bitcoin kot, sebab Ethereum nak pergi proof of stake, which is more environmental friendly, and then Ethereum boleh buat banyak perkara di atas platform compared to Bitcoin, which is jadi store of value. So sekarang diorang mula cakap lah Ethereum can overtake Bitcoin. So ini artikel dari Forbes. Forbes ni biasalah antara media yang terbesar kan, orang-orang bisnes.
selalu rujuk macam Forbes, Bloomberg, all this kind of thing. So Forbes sendiri dah mainkan benda ni. Saya ada cerita kan peranan contributor. So this is one of the peranan contributor. Dia nak mula orang nampak Ethereum pula. Bukan contributor ni, tapi tangan-tangan besar di sebalik kripto ni, diorang nak orang fokus dekat Ethereum. Sebab tu Bitcoin sekarang pun tak ada banyak pujian apa sangat, Ethereum yang banyak dilambung-lambung. So ini adalah satu contoh. Dia kata Ethereum boleh overtake Bitcoin. Tapi kalau tanya saya, masih terlalu awal untuk kita kata Ethereum can overtake Bitcoin. Sebab apa? Ethereum masih lagi dalam fasa 1.0. Kalau Ethereum dah pergi fasa 2.0, then kita boleh buka topik ni. Ini pandangan saya lah. Bagi saya terlalu awal untuk buka topik ni sebab Ethereum 2.0 belum berlaku. Tapi saya faham permainan media. Dia nak create demand untuk Ethereum dan sebagainya kan. So which is good. Saya suka je artikel ni keluar kan. Tapi dari sudut fundamental saya faham masih terlampau awal. Kita kena tunggu 2.0 tu macam mana. Sebab EIP 1559 pun tak settle lagi kan. Ethereum ada banyak kerja diorang kena buat, diorang kena settlekan. Until those things happen, baru kita boleh cerita boleh tak Ethereum overtake Bitcoin. Okay, next kita tengok ni China's Digital Yuan, CBDC, Bank Central Bank Digital Currency China. Dia nak operate atas Ethereum. So nampak tuan-tuan dan puan, media punya sentiment very bullish on Ethereum. Very bullish on Ethereum. Kadang-kadang indikator ni pun kita boleh guna juga untuk lakukan pembelian atau jualan kripto. So kita nampak sekarang ni media dah mula beralih-alih ke Ethereum. Sama juga last time. Ada satu report Goldman Sachs keluar pun dia puji Ethereum juga kan. And then apa berlaku lepas news ni keluar? Crypto whale buy massive amount of Ethereum after news that China's digital yuan could be built on Ethereum. Lepas China cakap macam tu, whales dah mula membeli Ethereum secara besar-besaran. So sekarang ni Ethereum dekat exchange ni semakin berkurangan sebab whales dah mula membeli Ethereum secara besar-besaran. That's why recovery Ethereum ni lagi laju daripada Bitcoin. And that is why saya personally believe lah, kalau Bitcoin nak buat big move, most likely dia akan pergi ke atas. Sebab apa? Sebab naratif banyak fokus dekat Ethereum. Naratif banyak fokus dekat Ethereum. Ataupun mungkin Bitcoin akan terus pergi sideways, tapi Ethereum yang akan lakukan banyak kenaikan. So this is some of the thing yang tuan-tuan boleh tengok lah. Dan lagi apa lagi? Ini lagi dahsyat. Space chain to deploy commercial blockchain type with SpaceX kan. So ini dia kata the blockchain infrastructure provider said having an Ethereum node in space. So sekarang ni Ethereum mining node ni adalah part of the mining activity lah kan. So kita tak cukup lah buat Ethereum mining dekat bumi ni. So sekarang ni Ethereum dah pergi dekat space. Sampai level macam tu diorang push Ethereum. Tuan-tuan puan kena tengok sentiment sekarang ni. Sampai level dia dah boleh pergi space. Memang Elon Musk kata nak bawa Doge pergi space, pergi moon kan. Tapi Ethereum yang pergi dulu. Itulah hakikat sekarang ni. Ethereum yang dah bergerak dulu. Actually space chain ni bukan under Elon Musk. It's a different company. Dia nak deploy blockchain yang Ethereum ni. Tetapi mereka menggunakan servis SpaceX. Ibaratnya Elon Musk punya SpaceX ni adalah vendor kepada space chain. So indirectly Elon Musk membawa Ethereum ke bulan. Itulah dia punya cerita. Next. Okay, so why? So Ethereum dia pandai. Dia pandai in a way of bila dia nampak Bitcoin kena serang sebab environment concern, energy concern. Ethereum terus kata, okay, kita ada proof of stake dan proof of stake kita ni memang mesra alam. So dia berjaya tackle isu energy, environmental FUD lah, energy FUD kan, yang mana Bitcoin tak dapat nak tangkis dengan berkesan kan. Ethereum kata dia punya POS dah siap nanti, no problem. Proof of stake dia tak ada masalah kepada environment. Bitcoin sekarang ni baru nak bincang, baru nak ni kan. Ethereum senang je, kita dah nak siap dah 2.0, jangan risau. So then
that's why banyak attention sekarang ni dekat Ethereum. So dekat sini Ethereum dia pandai mengambil peluang lah. Sebab lepas keluar artikel yang Ethereum ni mesra alam, baru all this bullish sentiment ni Ethereum dapat tarik lah. So tuan-tuan puan mesti ingat lagi kan, dalam 3 bulan lepas macam tu nampak macam seolah-olah Binance boleh overtake Ethereum. Tapi Ethereum dia memang at its own league lah. Bukan mudah nak jatuhkan Ethereum. So dia nampak peluang, dia terus grab the opportunity. So memang Ethereum berjaya bagi satu solution lah. In a way bagus. Dia berjaya menangkis energy FUD. Dia kata kita akan ada proof of stake dan sebagainya. So energy FUD pun sekarang ni dah makin lemah. Now kita tengok apa akan berlaku pada Ethereum dari sudut network. So Ethereum ni dia nak ke arah 2.0. Dan pada bulan Julai ataupun Ogos lah, tak ada satu tarikh yang muktamad, tapi sekitar Julai ataupun Ogos, Ethereum akan buat London fork upgrade. Ni Ethereum 11 hard fork, dubbed as London. Nama dia London. Hari tu Jerman. Jerman pula. Hari tu Berlin. Sekarang ni London. Bila lah Kuala Lumpur, tak pasti lah. Tapi dia akan buat London upgrade, di mana dekat sinilah yang dia nak implement EIP 1559 lah. EIP 5119 ni yang mana yang dia katakan Ethereum punya fee ni, yang kita sekarang ni duduk pening ni dengan gas fee yang mahal apa semua ni, dia akan reducekan fees dia lah. Cuma berapa banyak kita tak tahu. Kita kena tunggu upgrade ni settle. So apa yang akan berlaku dekat London upgrade ni, dia akan implement 1559 lah. Itu dia punya planning dia. And actually dia akan start buat token burning juga. Kalau tak salah saya, dia akan cuba implement on the token burning and also slashing. So validator semua ni, kalau ada yang buat hal, dia akan slashkan Ethereum. So all these thing akan start berlaku on this London upgrade lah. Okay, which is good sebab dia sebenarnya apa yang menyebabkan fees dia lagi rendah sebenarnya adalah bila dia buat token burning dan sebagainya, dia akan mengurangkan bilangan Ethereum dalam network tu. So congestion tu, sebab sekarang ni fees meningkat sebab congestion nak cakap apa sebab traffic jam dalam Ethereum. So bila dia dah start buat token burning dan sebagainya, dia mengurangkan traffic jam dalam Ethereum punya network. So bila traffic jam tu kurang, jadi perjalanan lebih lancar, which is the transaction, and then perjalanan jadi lagi murah, which is the fee tu akan jadi lagi rendah. Itu je kalau nak bagi dengan ayat yang mudah, yang nak bagi faham adalah untuk mengurangkan traffic jam di dalam Ethereum. So inilah yang akan berlaku, dan towards June ni, towards July August ni, do expect a lot of bullish news terhadap Ethereum. Maybe institution apa semua ni dah mula nampak Ethereum. Sebab Ethereum 2.0 ni tak lama dah. Lepas London upgrade, dia akan buat lagi banyak upgrade dan sebagainya. So kalau London upgrade ni berjaya, memang Ethereum saya kira harga dia akan naik lebih tinggi lah. Dan saya pun takkan terkejut kalau mungkin Ethereum akan kali ni akan main peranan untuk push balik bull market. Saya tak terkejut sebab upgrade ni adalah antara upgrade yang terbesar dalam Ethereum dan juga industri kripto. So that's the update lah. So kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu lebih tentang Ethereum punya EIP 1559, boleh tengok video saya yang lepas-lepas. Saya dah cerita panjang lebar lah pasal Ethereum punya fundamental. Okay, next adalah Cardano. Cardano sama juga, Ethereum dengan London dia, Cardano pula dengan Alonzo testnet. Okay, so Cardano ni pun dia predict by August. Sebab tu dua orang ni sekarang ni sedang race against time. Dia sedang race against time. Sebab macam saya kata, Cardano sepatutnya settlekan dia punya smart contract apa semua ni sebelum Ethereum 2.0. Tapi dengan Ethereum pun dah
berjaya catch up. Sekarang dua-dua berada di timeline yang sama. This is the most interesting part bagi saya. Cardano dengan Ethereum dua-dua ada major upgrade pada masa yang sama. So lepas ni saya tak tahu macam mana how it gonna play out, sebab boleh jadi satu successful, satu tak successful, boleh jadi dua-dua pun successful, boleh jadi dua-dua pun unsuccessful, boleh jadi dua-dua pun delay, boleh jadi salah satu delay, salah satu will go on track. Anything can happen antara Cardano dan juga Ethereum. So kita tengoklah, this is the moment whether Cardano boleh bunuh Ethereum ataupun tidak. Sebab Cardano memang kita kata apa, big talk kan. Dia cakap banyak, dia kata dia boleh buat tu, boleh buat ni. Now is the time yang dia kena buktikan. Sebab saya nampak Cardano ni berbeza. Kalau kita ambil dari sudut contohlah, diorang ni tukang masak kan. So Ethereum dia dah lama dah siapkan nasi, lepas tu dia buatlah lauk apa semua tu kan. Cardano pula berbeza. Dia buat semua lauk dulu, lauk apa semua buat. Lalas nasi tu dia kata tunggu dulu. Nasi tu tunggu dulu. Nasi ni saya imply kepada smart contract, tuan-tuan dan puan. Nasi ni ibarat smart contract. Dia kata nasi dia ni lagi sedap daripada Ethereum punya nasi. Smart contract lah. Nasi dia lagi lembut, macam tu lah. Sebab tu dia kata, sebab tu aku buat lauk ni semua dulu. Nasi aku tunggu last. Siap je nasi, memang nasi Cardano lagi menu Cardano lagi sedap daripada menu Ethereum. So sekarang ni macam saya ni tunggu nasi dia siap lah. Nasi ni lah yang lambat nak siap ni dekat Cardano. Okay, so that's the analogy lah. So sekarang ni dia pun dah start on the Alonzo testnet. So apa yang akan berlaku adalah, nak bagi senang faham, ni dia punya rollout plan. Ini Alonzo Blue, Alonzo White, Alonzo Purple. Alonzo Purple ni sekitar bulan Ogos, dan Alonzo Purple ni adalah paling penting, tuan-tuan dan puan. Paling penting dalam rollout plan dia. Sebab Alonzo Blue ni dia akan gunakan yang dia punya available developer, community dengan skala yang kecil. Dia akan test Alonzo. So that's why Alonzo Blue adalah fasa testnet. Sama dengan Alonzo White. Alonzo White pula dari skala kecil Alonzo Blue, dia akan bawa skala yang lebih besar sedikit untuk buat lagi satu test bulan Julai. Okay, so bulan ni dah start lah Alonzo Blue. Next adalah on Alonzo White, diorang akan start buat. So kalau Blue dengan White ni dah settle, baru dia akan go to Alonzo Purple, which is mainnet. So maksudnya dia dah akan start buat big participation lah. Big participation. Alonzo Purple ni dah start towards the mainnet dah. And then Alonzo Red Black ni tak ada apa sangat. And then by September, the whole smart contract ni akan siap. The whole smart contract ni akan siap dan akan dilancarkan lah pada bulan September. Tapi Alonzo Purple ni paling penting sebab waktu Ogos ni lah yang nak tahu smart contract dia ni dah boleh pakai ke ataupun tak. So that's why Ogos ni penting. Sebab kalau Alonzo Purple ni dah settle, berjaya, maksudnya smart contract dia boleh guna dan sebagainya, then dia akan buat sedikit clean up apa semua ni, staging, then kita dah boleh start guna Cardano lah. Hopefully by September kita dah boleh start guna Cardano. Sebab ni kalau dah settle nanti, smart contract dia pun dah settle lah. So that's why bagi saya, kalaulah sekarang ni kan, kalaulah based on apa yang saya nampak dua-dua ni, kejap, yang ni saya okay, ada satu lagi saya nak tunjuk. Okay, ini adalah ekosistem dia. Okay, banyak dah benda dia dah in terms of token, in terms of project, banyak yang dah bersedia. Dia dah ada dia punya ekosistem, banyak dah bersedia kan. Maybe some of this tuan-tuan puan pernah beli kan. Even saya pun dulu ada cerita tentang Launchpad kan, card starter, Occam Razor. Ini saya tak tahu ni, ini baru ni, Occam Razor. So ada certain ni dah start issue token. So tuan-tuan puan boleh beli, prepare je bila smart contract tu nanti dilancarkan. So banyak dia dah start dah. So these are the thing, kalau let's say Cardano dah launch smart contract, yang ni semua akan harga dia akan naik dengan mendadak lah. Harga dia akan naik dengan mendadak. So nanti valuation dia ni mungkin akan jadi lebih tinggi.
provided kita dalam fasa bull market. Dengan syarat kita dalam fasa bull market. Okay, so ini adalah antara projek-projek yang tuan-tuan puan-puan boleh start explore lah. Kalau memang minat Cardano apa semua, boleh start explore and bolehlah invest awal-awal. Okay, so in terms of staking pula, Cardano ni memang champion lah, number 1, diikuti dengan Polkadot, lepas tu Ethereum dekat nombor 3. Most of the staking berlaku di Cardano. That's why saya pun prefer beli Cardano, stake dulu. Saya start beli awal tahun tu, saya prefer untuk stake dulu. So, saya nampak Cardano ramai orang yang buat staking. So kita stake dulu, tunggu dia punya smart contract siap. Then saya nak tengok dah boleh start guna tak token Cardano ni. Macam mana yang kita boleh guna dekat Ethereum. Okay, so this is on the Cardano. So inilah sedikit update antara Ethereum dan juga Cardano. Dua-dua persaingan sengit, and which is why saya percayalah kan, mungkin kita sekarang ni dia buat major correction, most likely dia akan alami dalam sampai bulan Julai macam ni, correction for Bitcoin. Sebab apa? Kalau correction ni berlaku, dia adalah kebaikan untuk Cardano dan juga Ethereum. Sebab bayangkan, waktu bull run sekarang ni, bull run saya consider macam dalam pause lah, pause moment. So ada baiknya Bitcoin bergerak sideways sampai Ethereum dan juga Cardano ni nak buat dia punya launching, which is on July, August. Kalau waktu tu Bitcoin start to pick up balik, and dua orang ni pula, Ethereum dan Cardano ni dah nak siap dia punya upgrade dan sebagainya, waktu tu memang cantik tuan-tuan dan puan. Waktu tu timing tu memang cantik untuk harga dia meroket. That is why bagi saya ada baiknya kita bersabar dulu for this June dan juga Julai. Let Bitcoin ambil masa untuk dia recover. Let it go sideways. Altcoin mana yang naik dulu, biar dia go sideways. Tapi yang paling penting adalah by Julai dan Ogos Bitcoin kena pick up balik. Sebab apa? Sebab both Ethereum dengan Cardano ni adalah antara altcoin yang terbesar, So dengan kenaikan dengan kenaikan Bitcoin dan diorang Ethereum, Cardano siap upgrade, memang harga akan naik lagi banyak tuan-tuan puan-puan. Memang harga akan naik lagi banyak. Okay, so kita tunggu by Julai dan Ogos untuk Ethereum dan juga Cardano lah. So this not financial advice. Siapa nak start kumpul dan sebagainya, bagi saya this is a good moment already lah. Good moment untuk start to accumulate. Boleh pilih lah nak accumulate Ethereum ke Cardano ke kan, up to you. Tapi yang saya nampak big move akan berlaku pada bulan Julai dan juga Ogos. Okay, so itu saja daripada saya. So harap-harap tuan-tuan puan-puan yang baru buka channel Bicara Kripto, mohon tekan subscribe, butang loceng, mohon share dan juga mohon kongsikan pandangan tuan-tuan puan-puan. Tuan-tuan puan-puan rasa macam mana? Adakah Ethereum yang akan bergerak dengan lebih laju lepas upgrade, ataupun Cardano finally dapat launch dia punya smart contract and dia boleh ambil market cap yang besar daripada Ethereum? Boleh komen dekat ruangan komen. Okay, itu saja daripada saya. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.